الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan keizinannya kepada kita dapat kita bertemu sekali lagi malam ni untuk kita menyambung kuliah daripada kitab Rasio Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Dalam perjumpaan yang lalu kita telah bincang berkenaan dengan salah satu daripada azab kubur, azab kubur yang wajib setiap manusia akan lalui walaupun matinya tidak ada kubur. Matinya di baham harimau, matinya dibakar sampai hangus ataupun diletup dengan bom sampai hancur berkecai. Kuburnya tak ada, tetapi azab kuburnya tetap ada. Jadi jangan kita kata bila mati ditanam dalam tanah, dalam kubur kita tu barulah ada azab. Yang mati tidak dikebumikan, tidak ditanam dalam tanah, maka dia selamat, tak ada azab. Tak. Sebab yang dikatakan alam kubur bukannya dalam tanah. Alam kubur ni dia alam yang lain, alam gaib yang wajib kita percaya. Baik. Jadi himpitan kubur ni setiap orang Nabi kata akan merasainya. Tetapi bagaimana keadaan himpitan kubur tu, dia bergantunglah kepada amalan kita semasa di dunia ni. Dengar bunyi macam takut himpitan kubur, ialah bagi orang yang kafir, bagi orang yang banyak maksiat, maka dia akan takutlah. Sebab himpitan kubur tu dia akan terasuk, dia akan terasuk menyakitkan, mungkin. Tetapi bagi orang yang baik-baik, maka himpitan kubur itu dia seumpama pelukan ataupun dakapan seorang ibu yang penyayang. Jadi kita nak kubur kita besok, bila dihimpit, kita nak himpitan tu dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk himpitan betul-betul pun, ataupun dalam bentuk seperti dakapan seorang ibu. InsyaAllah saya tanya tuan-tuan nak hak yang kedua tu lah. Jadi nak jadi kubur kita ni himpitannya seumpama dakapan seorang ibu, maka kena banyak buat baik lah semasa atas dunia ni. Janganlah asyik nak upload Facebook mengumpat orang je. Janganlah apalah selain daripada amal ibadat kita dengan Allah kita tak tinggal, dan yang keduanya hubungan baik kita sesama makhluk, bukan sama manusia je, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua pun Nabi suruh kita buat baik laku. Sebab itulah Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad selain menjadi pemberi rahmat kepada sekalian alam. Maknanya Islam ni datang, dia membawa rahmat. Tak ada makhluk satu pun yang dianiayai ataupun dizalimi. Baik. Malam ni kita sambung tajuk mayat diazab kerana ditangisi oleh keluarganya. Berlaku kematian, kemudian ahli keluarga dia menangis, maka mayat itu akan diazab. Tetapi dia tajuk ni dia memerlukan huraian dan penjelasan.
Tuan-tuan bila dengar tajuk ni, dan sabar dulu. Okey. Baik, sebab dalam kitab ni nanti dia akan bincang apa bentuk tangisan yang dilarang dan adakah semua tangisan itu akan menyebabkan mayat tadi diseksa. Baik. Hadis Nabi SAW, innal 'abdal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa uq'ida qala yaqulu ahluhu wa sayyidah wa syarifah wa amirah. Apa maksud dia? Ketika mayat seorang hamba, seorang hamba tu apabila mayatnya diletakkan di dalam kuburnya dan ketika dia didudukkan, ketika mayat tu didudukkan, didudukkan tu maknanya dibaringkan, dan wudi'ah dimasukkan dalam kubur kemudian dibaringkan. Okay. Ada juga dengan maksud didudukkan tu duduk betul-betul. Mayat ni bila dia masuk dalam kubur, kita letak dalam keadaan berbaring. Tapi bila datangnya malaikat, malaikat akan dudukkan dia dalam keadaan dua-dua kakinya melunjur ke hadapan. Macam kita sekarang lah, kita duduk, kita lunjur dua-dua kaki kita ke depan. Macam itulah keadaan mayat dalam kubur apabila ditanya oleh malaikat. Kita bangun, kita duduk ke kaki kita lunjur ke depan, kan? Yaqulu ahluhu. Jadi ketika itu, ketika mayat tadi dikebumikan, dia kata, maka dia kata keluarganya, ahli kerabat dia ni berkata, bining ko, anak-anak ko, ataupun jiran-jiran ko, orang yang dia pernah buat baik, apa ni, pekerja-pekerja dia ke, kalau dia tu seorang bos, seorang ketua, apa kata orang hidup ni? Dan dia kata, wahai pemimpinku, dia kata, wa sayyidah, wahai ketuaku, wahai bosku, wa syarifah, wahai junjunganku, wahai orang yang kami muliakan, wa amirah, wahai penguasaku, wahai ketua pemimpinku. Okay. Ni orang yang hidup ni berteriak, kalau tuan-tuan nak tengok teriak orang yang hidup kepada orang mati ni biasanya dilakukan oleh puak-puak India, orang-orang Hindu, kan? Berlaku je kematian, dia meraung sungguh-sungguh, kan? Sampaikan tepuk dahi ada, tepuk kepala, apa semua ni, sedih, kan? Tapi orang Melayu ni saya tak pernah lagi lah nampak macam tu, kan? Orang Arab zaman jahiliah dulu, ni biasa, kan? Sampaikan berguling atas lantai, berguling atas tanah pun tu, kan? Baik. Kemudian bila orang yang hidup ni dia menangisi orang mati ni, kan? Dalam hadis ni menceritakan, Nabi kata apabila mayat tu dimasukkan dalam kubur, kan? Sebenarnya dalam hadis yang lain pun ada, dan apabila berlakunya satu kematian, maknanya mayat tu belum lagi dikuburkan, kan? Kita yang hidup ni dah menangis dah, kan? Tapi dalam hadis ni Nabi nak beritahu apabila mayat tu dah dikebumikan, okay? Kemudian datanglah malaikat yang bertanya, okay? Yaqulul malaku, maka datanglah seorang malaikat, satu, seorang je, dia pun tanya, kata malaikat tadi, dia pun kata apa? Isma' ma yaqulun. Dia kata, hey hamba, hey orang mati, dia kata, dia kata kat kita lah, isma' ma yaqulun, dengarlah baik-baik apa yang orang hidup bercakap tu. Kita ni, malaikat kata, cuba dengar apa yang orang hidup sedang bercakap tu. Kita ni
nama je mayat, tapi telinga kita masih lagi dapat mendengar, kan? Dapat dengar, ya. Mayat dapat mendengar percakapan orang mati, orang hidup yang ada sekeliling dia. Sebab tu bila kita pergi ke kubur, Nabi suruh kita beri salam, ya. Beri salam ni mestilah kita beri salam kepada orang yang mendengar, ya. Kalau saya beri salam kepada orang yang pekak, mungkin saya ucap salam, dia tak dengar, saya kena tambah lagi dengan bahasa isyarat, akad tangan, okay? Supaya orang tu faham. Mayat ni kenapa Nabi suruh beri salam? Sebab mereka mendengar. Kalau mereka tak mendengar, sia-sialah kita bagi salam, kan? Jadi mayat ni dia dengar, kan? Bila dia mati je, pejam mata je, roh dia tercabut, tapi pendengarannya masih lagi terpasang. Tapi dia dengar tu bukan melalui telinga hak yang ada sekarang, bukan pendengaran menggunakan telinga ni, tak ada lagi dah. Dorio telinga tak ada apa dah, okay? Tapi macam mana mereka mendengar? Macam tadi lah, sebab mereka sekarang sudah berada di alam lain. Jadi pendengaran mereka pun pendengaran yang tak sama macam kita, kan? Sebab tu mereka boleh mendengar, kan, suara geselan tapak selipar kita, walaupun kita dah jauh dah, ya? Dah sampai kat pintu pagar kubur tu, dah nak masuk dalam kereta, dah nak balik. Yang dalam kubur ni masih lagi mendengar suara tapak kaki, tapak selipar kita, ya? Dia kata balik belaka dah, hak mari hantar aku tadi, ya? Dengar makin sayup dengar, ya? Kita sini duduk dalam surat, orang mari, ya? Turun kereta depan surat pun kita tak dengar, ya? Tapi mayat dia dengar, ya? Pendengaran mereka tu lagi tajam daripada kita. Cuma mayat ni, ya, kita bagi salam, dia tak boleh jawab, ya? Sebab kalau dia jawab, kita dengar, kita pula tukar jadi mayat, ya? Baik. Jadi malaikat kata, dengar tu, ya, apa yang orang hidup sedang cakap tu, ya, orang hidup tadi, wahai ketuaku, wahai bosku, kan? Wahai pelindungku, wahai orang yang selama ni aku bergantung hidup pada dia, lepas kau mati ni kami nak makan apalah, kan? Kalau suami yang meninggal, kan? Isteri ni, abang dah pergi dah, lepas ni aku nak hidup macam mana lah, siapa nak bawa aku sarapan pagi-pagi, tu dalam bentuk tangisan berserta dengan ratapan, Jadi yang ditangisi, tajuk azab ini, azab mayat kerana ditangisi, bukan menangis nitik air mata, tapi menangis sambil meratap, sambil berlebih-lebihan memuji mayat tu, kan? Malaikat kata apa? Malaikat tanya kita ni, orang mati ni, anta kunta sayyidan, kan? Engkau ni memang betul ke engkau ni seorang ketua? Sebab apa? Orang hidup tu kata, wahai ketuaku, wahai bosku, apa semua ni, okay? Jadi malaikat tanya, betul ke engkau ni ketua, ya? Seperti mana orang hidup sedang cakap tu, anta kunta amiran, benarkah engkau ni penguasa, pemimpin? Anta kunta syarifan, apakah benar engkau ni orang yang paling baik dalam kampung ni? Okay. Qala yaqulul mayyit, lalu mayat tu pun jawab apa? Ya laitahum yaskutun. Mayat kata, alangkah baiknya kalau yang sedang bercakap tu sekarang ni mereka tutup mulut, ya? Maknanya mayat pun tak nak dengar, orang yang hidup ni duk cakap macam tu, duk puji lebih-lebih ni, kepada orang mati tadi. Qala fayud'atu daghtatan takhtalifu fiha adla'ahu,
orang itu, mayat tadi itu, kemudiannya dihimpit oleh kuburnya sehingga remuk tulang belulangnya. Lepas malaikat tanya, betul ke hak orang hidup dakwa yang kamu ni bos, kamu ni ketua, kamu lah hak yang beri makan pada orang selama ni, betul ke ni? Mayat jawab, kalaulah orang yang sedang bercakap tu dia boleh diam gitu. Jadi kemudian kubur pun datang menghimpit dia dan sehingga remuk tulang belulang dia. Sebab apa tu? Sebab kerana kenapa kubur tu himpit dia? Kerana dia mengazab dia tu sebab kerana tangisan orang yang hidup tu. Menangis sekadar keluar air mata, menitis air mata, yang tu tak apa. Nabi sendiri pun menangis ketika anak dia meninggal. Sahabat tanya, engkau pun menangis ke wahai Rasulullah? Tu kalau orang tanya, tuan-tuan meninggal anak, Abang Haji pun menangis juga ke anak mati? Agak-agak Abang Haji pelopang dah orang tu. Memanglah naluri, sifat dan fitrah kita manusia, bila sedih kita akan menangis, mengeluarkan air mata. Tapi Nabi larang menangis, sehingga kan Nabi kata menangis tu menyebabkan mayat terseksa. Betul, tapi menangis macam mana? Menangis macam tadi lah, menangis meraung, kemudian duk katalah dah hari laki aku tak ada dah, aku nak makan apa lah lepas ni. Sampai macam tu. Orang-orang yang iman tak berapa kuat ni lah. Dia kata bila laki mati kok, dia kata nak makan apa lah aku lepas ni apa semua. Dah. Seolah-olah selama ni rezeki tu suami dia hak yang bagi. Dia tak letak pada Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan azab kubur kepada si mati tadi. Kemudian yang keduanya, si mati ni pula, kata ulama, kalaulah sebelum dia meninggal, ketika dia sakit tu, dia dah pesan awal-awal, dia kata, wahai isteriku, wahai anak-anakku, lepas abah mati nanti, janganlah kamu meratap kematian abah. Sekadar menangis nitik air mata teresok-esok, tak ada masalah. Tapi kalaulah kamu meratap sambil tepuk-tepuk, tampar-tampar pipi, koyak-koyak baju apa semua tu, maka jangan dibuat. Yang nak mati tadi tu dia pesan awal-awal. Dan sekiranya dia ni matilah selepas tu, tetapi isteri dia ni, anak-anak dia ni meraung juga macam hak yang dia larang tadi, maka adakah mayat tu kena seksa juga? Sedangkan mayat tu dia sudah berpesan, dia sudah berwasiat, aku mati sekarang, jangan meratap, jangan meraung, jangan jadi macam orang gila. Tapi lepas dia mati, orang buat juga macam tu. Adakah dia ni akan diseksa? Yang ni kata ulama, dia tidak akan diseksa. Sebab dia dah beri peringatan. Tapi kalau dia tak beri peringatan, dia tak pesan apa-apa, tiba-tiba lepas dia mati, si orang hidup ni pakak meraung, meratap kematian dia, yang ni dia akan diseksa. Kerana kecuaian dia tak beri nasihat. Lagi teruk kena seksa dalam kubur apabila sebelum dia mati, dia sendiri yang suruh orang supaya meratap, meraung kalau dia mati sekarang. Abang kalau matilah malam ni ataupun esok, kau meraung lah yo 3 hari 3 malam yo. Dia pesan kat bini dia. Kalau tak cukup kau seorang, kau ajak semua anak-anak kita biar meraung gitu, sampai jiran-jiran dengar suara awak tu. Ni lagi parah, sebab siap sungguh lagi. Inilah kata ulama, tangisan yang diazab
dalam kubur besok kepada si mayat, yang pertama ialah tangisan tu adalah tangisan yang berbentuk ratapan. Okay. Kalau menangis mengalir air mata, yang tu tak ada masalah. Yang kedua, mayat tu diseksa sebab apa? Sebab mayat tu kan dia tidak berpesan, ataupun mungkin dia sendiri yang suruh supaya orang yang hidup nanti meratap kematian dia. Ya. Jadi yang selamat daripada azab kubur ni dalam bab tangisan ni, iaitulah orang yang menangis sekadar keluar air mata, sedih. Dan yang kedua, kalau orang tu meratap juga, meraung juga, tetapi mayat tu sudah pun berpesan sebelum kematiannya, maka dia akan selamat daripada azab kubur akibat tangisan tadi. Jadi janganlah tuan-tuan faham asal menangis tu seksa mayat. Sampaikan ada setengah-setengah orang yang mandikan jenazah ataupun yang kapankan jenazah ni, bila datanglah waris datang nak cium apa semua, jaga-jaga jangan menitih air mata atas mayat tu. Tak tahulah orang apa ni Seremban Selatan ni, tapi tempat lain ada, suami meninggal, isteri ni datanglah, tukang apa ni kapan tu dah siap dah, sebelum nak ditutup bahagian muka tu, dia pun panggil lah, mana anak isteri ni, datanglah tengok muka ayah ni untuk kali terakhir sebelum ditutup. Datanglah si isteri, datanglah anak-anak, masing-masing pun datang cium apa semua, anak ni datang seorang-seorang cium ayah. Sampai giliran mak ditahan. Makcik tak boleh, batal semayang apa ni mayat ni. Dah. Pernah tak dengar? Tukang mandi jenazah, tukang kapan dipesan macam tu. Tak boleh, batal semayang mayat ni. Hak yang menangis, jaga-jaga air mata tu jangan sampai kena pipi mayat. Okay. Ni semua tak tahulah. Dah ambil ilmu daripada kitab mana tu, guru mana tak tahulah. Air mata orang yang hidup bila jatuh bertitik atas pipi orang yang mati, dia kata akan diazab. La ilaha illallah. Kitab manalah dia belajar tu, hak yang si isteri pergi cium dahi mayat suami boleh batal air semayang mayat tu. La ilaha illallah. Batal air semayang suami isteri dalam mazhab Asy-Syafi'i apabila dua-dua itu masih hidup. Haji Ayub dengan Puan Suliza, bersalaman, sebelum nak keluar pergi surau, abang pergi dulu ya. Puan Suliza kata, hati-hati bang, malam ni kalau ustaz sebut nama abang jangan terasa hati. Ustaz tu memang macam tu. Tu dia pun ulurlah tangan bersalam. Haji Ayub pun ambil kain serban lapik. Salam. Sebab apa? Sebab takut batal semayang. Dalam mazhab kita batal kan? Tapi sekarang ni ramai dah di kalangan ulama dalam mazhab kita yang berpegang kepada pandangan yang kedua, mengatakan tak batal. Yang tu nanti ustaz lain dah cerita. Baik, tapi saya sendiri secara peribadi saya berpegang pada pandangan yang mengatakan tidak batal air semayang suami yang menyentuh isteri. Dengan syarat lah, dengan syarat sentuhan itu bukan sentuhan yang boleh menimbulkan ghairah. Setakat bagi kunci motor abang tu, isteri pun bagi kunci motor, kita pun pegang tangan dia, kita pun pergi surau, tak ada ambil air semayang baru. Setengah orang tu dia bagi kunci kat suami, bang, ni kunci ni, jaga-jaga bang, ini abang sambut bawah tu, jangan dekat sangat tangan abang dengan tangan saya ada air semayang ni. Takut. Tapi tuan-tuan, hak yang pegang pada pandangan kata batal, tak apa, pakailah. Baik.
Jadi betul ke air semayang mayat tu bila bersentuh dengan suami isteri yang masih hidup, air semayang mayat tu, wuduk mayat tu batal? Dah, tak batal dah. Sebab dia orang mati, wuduknya kekal sampai ke hari kiamat. Yang batal wuduknya si isteri tadi. Kalau dia ada air semayang, dia cium mayat suami dia, yang batal wuduknya wuduk isteri. Suami itu tak batal dah, Sekali dia diwudukkan, semasa mandi tu, wuduk dia kekal sampailah selama-lamanya. Walaupun selepas dia diwudukkan, tiba-tiba prek keluar pula tahi lagi yang ada dalam perut tu, cuma basuh je lah najis dia tu, tak perlu diwudukkan lagi sekali. Sebab wuduk hak pertama tadi sudah pun dianggap sebagai sah. Kita orang hidup tak lah, dah ada wuduk, tiba-tiba terberak pula, kenalah ambil wuduk lagi sekali. Sebab hukum wuduk orang mati dengan hukum wuduk orang hidup, dia tak sama. Jadi besok kalau ada lah tukang kapan apa semua ni, dia kata, dia pesan, jangan cium, batal wuduk apa ni, arwah suami tu, kan? Tanya, ambil hukum daripada kitab mana ni, kan? Tok guru mana yang ajar ni, tanya dia balik. Ni ramai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang menguruskan jenazah ni. Ada lagi hak yang dia faham macam tu, kan? Baik. Tangisan sebagaimanakah yang dilarang, kan? Para ulama berkata, sebahagian ulama ataupun sebahagian besar ulama berpendapat bahawa mayat diseksa dalam kuburnya kerana tangisan orang yang hidup jika mereka menangis kerana disuruh oleh mayat. Tu saya kata tadi tu, sebelum dia mati, dia dah pesan dah, esok abang mati, kau meratap abang 3 hari 3 malam. Okay. Ataupun kau ambil je duit abang tu, yang abang tinggal tu, kau upahlah jiran-jiran ataupun kumpulan marhaban datang ke rumah kita supaya mereka meratap menangis 3 hari 3 malam. Bagilah RM50 seorang. Siap bagi upah. Ni Arab jahiliah dulu. Bila orang-orang ternama meninggal, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, bila meninggal, mereka akan bayar kepada satu kumpulan. Kumpulan meratap nama dia. Dan kita sini tak ada. Kita kumpulan marhaban ada. Yang ni kumpulan meratap. Berlaku dia kematian, orang akan cari kumpulan ni. Bayar duit ke dia, dia pun datang ke rumah, dia pakak menangis dalam rumah tu, melingkungi mayat hak yang sedang terbaring di tengah-tengah rumah tu. Sampai ke orang luar datang dengar tu, suara dia tu duk meraung, duk menangis. Meraung nangis tu sambil dia bercakap tu, sambil dia kata, inilah orang yang baik, tak ada orang lain dah yang lebih baik daripada dia, apa semua ni. Dia duk kata kepada si mati tadi tu. Semua tu kadang-kadang ada yang benar, ada yang tambah-tambah, yang pembohongan dan seumpamanya. Sebab dia nak orang yang hidup yang datang ziarah ni tahu, oh mayat ni orang yang mulia rupanya. Sebab dia ada tim hak yang meratap tadi tu. Jadi kalaulah mayat tadi tu dia suruh, dia dah pesan supaya jangan diratapi, kemudian orang hidup meratap juga, yang ni insya-Allah selamat dia. Ataupun atas kemahuannya sendiri. Atas kemahuan mayat tu sendiri, dia suka, dia tak suruh orang yang hidup nanti meratap kalau dia mati, tapi dia akan rasa gembira kalau aku mati nanti orang akan meratap aku. Itu pun kena juga azab kubur nanti. Satu riwayat mengatakan, contohnya dia kata dalam satu syair, dia kata, ni pesanan orang yang nak mati ni kan, dia kata ketika aku mati nanti,
ratapilah mengikut kedudukanku. Kan? Dia pesan pada orang yang hidup nanti, bila aku mati nanti, ratapilah kan, kematian aku sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan aku ni. Sebut nama dia gini kan. Koyokkanlah pakaianmu, wahai anak perempuan yang mulia. Tengok amalan orang jahiliah dulu ada yang koyok baju apa semua kan. Sebab itu pada awal hukum ziarah kubur, Nabi larang orang perempuan pergi. Sebab apa? Sebab ketika itu pengetahuan Islam pada orang-orang perempuan ni dia belum mendalam lagi. Keimanan mereka tak berapa mantap lagi. Nabi bimbang kalau mereka pergi kubur, perasaan sedih mereka datang, amalan jahiliah tu berlaku sekali lagi. Tapi bila Islam ni dah makin dipahami, Nabi pun kata pergilah ziarah kubur. Akhirnya Nabi beri kebenaran kepada orang perempuan, pergilah ziarah kubur. Dulu aku pernah larang, tapi sekarang ni pergilah kalau siapa-siapa nak pergi. Sebab apa? Sebab ketika Nabi kata macam tu, Nabi tengok keimanan orang-orang perempuan ni sudah pun mantap. Maknanya Nabi percaya mereka pergi kubur, mereka tak akan meraung, melalak, menangis lagi dah. Seperti mana yang dilakukan ketika zaman jahiliah dulu. Satu riwayat menyatakan bahawa mayat diseksa kerana ditangisi oleh orang yang hidup, walaupun bukan kerana suruhan, kehendak ataupun wasiat daripada mayat itu. Pandangan yang kedua mengatakan kalaulah orang tu dia mati, dia tak suruh pun, dan dia pun tak suka pun kalau orang meratak dia, dia tetap juga akan diseksa. Maknanya berdasarkan kepada umum hadis Nabi kata siapa yang meratapi orang yang, siapa yang menangisi si mati, maka si mati itu akan diseksa dalam kubur. Nabi bercakap secara umum. Jadi sebab itulah pandangan kedua kata apa saja bentuk ratapan, walaupun tidak diwasiatkan oleh si mati, tetap si mati itu juga akan diseksa. Tadi hak yang saya kata tadi, si mati ni dia selamat daripada seksaan apabila sebelum dia meninggal dia dah pesan kepada orang jangan ratapi kematian aku. Dia selamat. Tapi pandangan yang kedua kata pesan ko tak pesan ko, bila ada orang hidup meratap dia, maka dia juga akan diseksa. Itu pandangan yang kedua. Ini biasa hukum fiqh ni memang macam tu. Ada pandangan kata ya boleh, ada pandangan kata tak boleh. Tapi kita tengoklah mana yang lebih kuat lah. Biasanya kita berpegang kepada pandangan majoriti ulama lah. Dalam masalah ni ulama majoritinya menyatakan hak yang pandangan saya kata pada awal tadi. Mereka memberikan alasan berdasarkan hadis Anas tersebut dan hadis Qailah binti Makhramah, menceritakan kepada Nabi SAW bahawa ketika anaknya mati dan dia menangisinya, Rasulullah SAW bersabda, adakah dalam kalanganmu ada orang yang memberikan segalanya untuk sahabatnya di dunia dengan baik, lalu ketika dia dan sahabatnya berubah keadaannya kerana sahabatnya itu lebih mulia daripadanya, maka dia meminta kembali apa yang telah diberikan. Ya Allah, dalam hadis ni poinnya Nabi kata apa? Ya Allah, sempurnakanlah apa yang telah kulakukan dan peliharalah apa yang kutinggalkan. Demi Allah, kata Nabi. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika salah seorang menangisinya, jika salah seorang, orang hidup ni menangisinya, menangisi orang mati tadi, maka sahabatnya akan sedih. Wahai hamba Allah, jangan kamu seksa mayat kamu dengan tangisan kamu itu. Nabi sebut tangisan.
Nabi tak sebut tangisan itu yang aku larang ialah tangisan yang ada meraung dan seumpamanya. Tak, Nabi cuma sebut jangan seksa mayat itu dengan tangisan. Jadi sebab itu pandangan yang kedua ni kata semua jenis tangisan yang melibatkan, yang ditangiskan kerana berlaku kematian, maka si mayat itu akan diseksa. Tapi ulama kita dalam mazhab Syafi'i ini telah menjelaskan yang tangisan tu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh tangisan sedih, menangis, keluar air mata. Yang tak boleh menangis sampai meraung-raung. Yang tu yang tak boleh. Abu Umar bin Abdul Birri menyatakan dalam kitab dia Al-Isti'ab, suatu hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, mayat diazab kerana tangisan orang yang hidup. Mayat diazab kerana tangisan orang yang hidup ketika dia meratap dengan menyebut. Dalam hadis ni Nabi jelaskan tangisan yang macam mana yang menyebabkan si mati itu, mayat tadi itu kena azab. Ketika dia meratap, ketika orang hidup tu dia meratap dengan menyebut, wahai pemimpinku, wahai penolongku, wahai pemberi pakaian, wahai yang selama ni duk beri aku makan, duk beri aku minum, wahai yang selama ni duk banyak tolong aku ketika aku dalam kesusahan. Dia duk sebut ungkit kebaikan-kebaikan mayat tadi itu. Maka akan dicabar dan dikatakan kepadanya, malaikat dalam kubur tu akan tanya, betul ke apa yang seperti orang hidup tu kata tentang kamu? Yang kamu ni orang yang baik, kamu ni orang yang suka tolong orang, apa semua ni, tak ada orang yang boleh menandingi kebaikan kamu ni. Betul ke seperti mana yang diratap oleh orang hidup tu? Adakah memang kamu ni pembantu dia? Adakah kamu wali dia? Adakah kamu yang penguasa dia? Apakah kamu yang beri dia makan, minum, pakaian dan seumpamanya? Jadi malaikat pun tanya, kalau betul, alhamdulillah lah. Tapi kalau tak betul, mayat tu kata semua hak yang duk meraung atas tu semua bongak berlaku tu. Kata aku lebih macam-macam, semua tu kaki bodek belaka tu. Kata mayat pun takut nak mengelak juga. Sebab tu dia kata tadi, kata mayat tadi, ya laitahum yaskutun, kalaulah orang yang sedang meraung tu semua pakat duduk senyap belaka. Sebab apa? Sebab mayat pun tak sanggup nak dengar orang duk kata macam-macam kepada dia. Walaupun yang dikatakan tu adalah perkara yang baik, tetapi nampak jelas apa yang dikata itu adalah kebaikan yang melampau-lampau, kebaikan yang ditambah-tambah. Memang kita ni disuruh supaya menceritakan ataupun bercakap tentang kebaikan orang mati. Sebab setiap percakapan orang yang hidup, dia akan menjadi saksi, dia akan dirakam oleh malaikat untuk dijadikan saksi dan bukti di hari akhirat besok. Sebab tu bila pergi ziarah orang mati, jangan duk cakap lebih kurang. Jahat macam mana pun si mati, jangan diceritakan kejahatan dia. Takkanlah satu kebaikan pun dia tak ada buat. 99 jahat dia buat, takkan tak ada satu yang dia buat baik. Ceritalah hak yang baik itu, hak yang jahat tu jangan cerita lagi dah. Biar, sebab apa? Sebab bila kita menceritakan kebaikan si mati, malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut. Sebab tu kita disuruh ziarah orang mati. Pergi ziarah orang mati bukan suruh duduk kanopi luar tu berbual bersembang, lepas tu haus minta air. Datang tu untuk kita nak doakan dia. Kok siapa nak baca Yasin, bacalah. Nak baca Quran, bacalah. Hak mana yang ada urusan tak boleh nak baca Yasin apa semua, datang doakanlah. Kemudian bila keluar, duduk kat luar, sembang dengan orang lain, kawan yang lain itu, ceritakan tentang kebaikan mayat ni. Oh, kau tak tahu, arwah Haji Ayub tu baiknya lah dia. Yang orang rumah marah.
Asal beri contoh Abang Ayub, mesti cerita Abang Ayub mati. Okay. Tak apa Abang Ayub ya, mungkin saya dulu mati. Okay. Ni contoh lah. Biasa saya kat mana-mana masjid suruh beri contoh, saya sebut nama orang tu mati. Sampai hari ni tak mati-mati lagi. Ya, insya-Allah Abang Ayub pun panjang umur. Okay. Hak yang saya tak sebut nama tu jaga-jaga. Ya. Jadi kita ni ceritalah, oh arwah tu baiknya, dia tu datang masjid, datang surau awal, dia lah yang paling awal, dia lah yang paling akhir keluar. Kalau ada ustaz mengajar, dia lah yang paling duduk rapat dengan ustaz. Ustaz tak ada kitab, dia yang tolong belikan hadiah bagi percuma kat ustaz. Okay. Baiknya lah arwah tu. Cerita macam tu. Okay. Malaikat yang mendengar, amin, amin. Malaikat akan mengaminkan. Apa yang kita kata, malaikat akan pegang sampai ke hari kiamat. Oh baik rupanya orang ni. Habis tu macam mana ustaz, kalau orang tu dia memang jelas orang yang jahat, tapi kita duk cerita juga kebaikan dia. Hadis Nabi, siapa yang baik pada pandangan manusia, maka baiklah dia pada pandangan Allah. Sebab tu kita kena bercakap hak baik-baik je. Bukan tunggu orang tu mati baru nak cakap baik. Maksud dia hidup pun cakaplah yang baik-baik je. Walaupun kita tahu dia ni ada banyak buat benda hak yang tak elok. Jangan ceritalah. Kan Nabi suruh kita tutup aib orang. Orang yang hidup Nabi suruh tutup aibnya, apalagi lagi kalau orang tu sudah mati. Buat cerita tentang keburukan kepada orang mati, dosa dia lagi besar. Sebab apa? Sebab orang mati dia tak boleh nak membela diri dia. Saya sekarang cerita tentang keburukan Haji Ayub. Haji Ayub hidup lagi. Haji Ayub dia boleh bela diri dia. Dia boleh saman saya. Dia boleh cerita balik apa yang saya kata ni tak betul. Tapi kalau saya cerita keburukan kepada orang mati, apa orang mati tu boleh buat? Sebab tu hukum menyatakan menceritakan keburukan orang yang telah mati dosanya lebih besar daripada kita menceritakan keburukan orang yang masih hidup. Bukan kata cerita buruk orang yang hidup ni tak berdosa, dosa juga. Tapi lagi besar menceritakan, kau ingat ada arwah Ustaz Kamal dulu. Mulut jahat tu. Asal datang je kuliah maghrib tu, memang dia beri contoh kawan kita je. Dia tu tak mati-mati. Beri contoh orang kawan-kawan kita je mati awal. Memang mulut jahat tu. Saya ni dah mati dah. Malaikat, amin. Mana malaikat akan menganggap apa yang orang hidup ni cerita pasal si mati itu adalah betul. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, lepas selesai sembahyang jenazah, imam akan tanya sepatah, apa pandangan tuan-tuan tentang mayat yang kita baru je selesai solat ni? Tuan-tuan pun jawab baik. Itulah hak malaikat nak dengar. Tiba-tiba ada seorang kat belakang, baik apa? Hutang aku tak bayar-bayar sampai sekarang. Malaikat akan ambil, amin. Yang ni malaikat akan pegang juga. Jadi sebab tu janganlah dia duk katalah baik. Ada orang tanya, tak munafik ke? Kita tahu dia tu jahat, tapi bila Tok Imam tanya, baik. Dalam hati, hutang aku tak bayar-bayar lagi. Baik tu maksudnya doa. Semoga mayat ini termasuk dalam golongan hamba yang baik. Lepas tu, jangan cerita lah. Jangan pula lepas selesai semayang, kau tahu tak mayat itu semua, dia tu berhutang dengan aku 2,000 tak bayar-bayar lagi tu. Jangan cerita. Pergi ke rumah waris dia, jumpa isteri, jumpa anak-anak. Suami awak ada berhutang dengan aku 2,000. Jadi macam mana ni? Boleh nak bayar macam mana? Cash ke, ansuran ke, macam mana?
selesaikan. Anak-anak pun datang, apa dia Bang Ayub kan? Ni arwah ayah kau ni hutang dengan aku 2,000 tak bayar lagi ni. Bang Ayub, Pakcik Ayub jangan susah hati, kami anak beranak akan usahakan hujung bulan ni kami akan selesaikan. Itu kalau cerita kat orang kampung cerita, oh dia tu berhutang dengan aku tak bayar lagi, si mayat tu ada buat gini-gini apa semua. Itu jangan diceritakan. Seperti mana kita ni tak suka orang cerita tentang keburukan kita, macam itulah juga orang lain dan juga mayat tadi. Baik. Cukuplah setakat itu dulu tuan-tuan InsyaAllah kita akan sambung semula dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.